Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah satu fikir yang disayangi. Baik, hari ini Ustazah akan mulakan tajuk pengajaran dengan bahagian tilawah Al-Quran. Tajuk dia iaitu Mukmin yang bertakwa. Boleh rujuk buku teks muka surat 2 ya anak-anak. Okey, baik. Sebagai permulaannya untuk hari ini akan mulakan dengan objektif pelajaran apa yang kena capai untuk tajuk ni. Okay, yang pertama ialah dapat membaca ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. Okay, yang kedua menyatakan intisari ayat. Dan yang ketiga ialah dapat menghafaz ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. Okay, baik. Yang seterusnya kita akan dengarkan bacaan Qori surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okay, baik. Ustazah nak awak baca dan hafaz dengan betul serta bertajwid. Okay, untuk yang seterusnya, kita akan tengok intisari ayat tadi. Okay, yang pertama, Alif Lam Mim. Okay, baik. Yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada sebarang keraguan atau syak padanya. Hudal lil muttaqin. Dan menjadi panduan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib dan mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Serta orang-orang yang membelanjakan harta yang diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan juga orang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan sebelum daripadamu. Wabil akhirati hum yuqinun. Serta mereka yang yakin dengan sepenuhnya akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang berjaya. Okey, baik. Ini adalah intisari ayat Al-Quran yang Ustazah baca tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey, baik. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, baik. Lah ni kita nak tengok apa maksud takwa tu. Okey, nombor 1, takwa dari segi bahasa bermaksud taat dan patuh. Okey, baik. Dari segi istilah, takwa ialah mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Maksudnya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang Allah tak suka, yang Allah marah. Tu maksudnya kita mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita kena tahu ciri-ciri. Kita akan tengok ciri-ciri orang yang bertakwa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey, yang pertama ialah beriman kepada perkara ghaib. Perkara ghaib ni ialah perkara-perkara yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi ia yang ada. Kita wajib percaya benda-benda ni ada. Allah ciptakan dia,
ada di dunia ni. Contoh ya perkara gaib ialah malaikat, hari kiamat, syurga, neraka, dan juga jin. Itu adalah contoh-contoh perkara gaib yang ada dan kita wajib percaya. Okay, yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa ialah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okay, yang ketiga ialah menginfakkan harta ke jalan Allah, dengan memberi sedekah, dengan memberi keluarkan zakat. Itu adalah contoh kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Okay, yang keempat, ciri-ciri orang bertakwa yang keempat ialah beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab ni maksud dia, kita beriman kepada empat kitab yang Allah dah turunkan kepada kita. Tapi Allah turunkan Al-Quran ni khas untuk semua orang Islam. Dan juga kita 3 kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, iaitu kitab apa? Zabur, kitab Taurat dan kitab Injil. Okay, yang terakhir sekali ialah ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat tersebut. Dia mengatakan beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ni maksudnya kita yakin bahawa satu hari nanti kita akan mati dan kita akan dibangkitkan semula. Supaya apa? Supaya amalan kita semua akan disoal di akhirat kelak. Okay, golongan-golongan kelima-lima golongan inilah yang akan mendapat petunjuk daripada Allah dan tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Okay, baik, seterusnya, yang ini adalah usaha untuk menjadi orang bertakwa. Macam mana kita nak jadi orang bertakwa ni? Okay, baik. Yang pertama ialah kita sentiasa menunaikan solat tepat pada waktunya. Dan kata lain, kita tunaikan solat pada awal waktu. Okay, baik. Yang kedua ialah dengan membaca dan memahami Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran dan cuba untuk fahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kita boleh tengok tafsir. Ada banyak tafsir, kitab tafsir ada di kedai. Okay, yang ketiga ialah dengan mengamalkan akhlak yang mahmudah ataupun akhlak-akhlak yang baik. Okay, yang keempat ialah dengan meninggalkan perbuatan yang mendorong ke arah maksiat. Tinggallah perkara-perkara yang mendorong ke arah maksiat. Contohnya apa dia? Hisap rokok. Benda lagi. Melakukan zina. Okay, yang seterusnya ialah memohon doa dan keridhaan daripada ibu bapa. Kita kena doa pada Allah dan mohon redha pada ibu bapa kita. Kita kena buat baik dengan mak ayah kita ni, yang jaga kita dari kecil sampai besar. Okay, yang terakhir ialah dengan yakin adanya perkara-perkara gaib seperti pahala dan syurga. Kita kena yakin walaupun kita tak nampak perkara gaib ni, tapi kita kena yakin sepenuh hati kita. Okay, baik, yang seterusnya ialah okay, apa kelebihan menjadi orang yang bertakwa ni? Satu, confirm lah kita akan dapat ganjaran pahala. Yang kedua, dikasihi dan diredai oleh Allah. Yang ketiga, dapat mencapai kejayaan hidup di dunia dan akhirat. Yang keempat, sentiasa redha dan tabah menghadapi ujian hidup. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif. Yang keenam, dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat akan hormat kita. Okay, yang ketujuh ialah menjadi orang yang berilmu dan beramal. Baik, pengajaran ayat yang dapat kita ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi ialah yang pertama, Al-Quran ni menjadi petunjuk kepada umat manusia. Okay, yang kedua, orang yang beriman sentiasa yakin dengan perkara-perkara gaib dan hari akhirat. Okay, yang ketiga ialah solat fardu wajib ditunaikan dengan sempurna dalam waktunya, walau dalam keadaan apa sekalipun. Okey, yang keempat, orang yang diberikan rezeki atau harta hendaklah membelanjakan ke jalan yang diredai oleh Allah. Okey, yang kelima, orang yang bertakwa dapat membangunkan bangsa dan negara yang diredai oleh Allah. Okay, baik, Ustazah rasa itu saja untuk hari ini. Okay, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi anak-anak.